Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Jadi pada hari ini FJ nak teruskan lagi dengan menceritakan tentang kisah pengalaman FJ yang berlaku di IPT. Okey, sebelum kita pergi kepada kisah yang FJ ingin sampaikan dan FJ ingin ceritakan, pertama sekali FJ ingin mengucapkanlah jutaan terima kasih kepada Tuan Osasuke Hikaru kerana beliau telah respon video yang FJ buat tentang kisah di Jalan Felda Aring itu, dan beliau telah respon di mana beliau kata FJ bacalah tentang status dia berkaitan dengan video tersebut. Hari ini terkejut sikit sebab tadi isteri aku ada cakap YouTuber Farhan Jamal ada review tentang pengalaman seram di Jalan Felda Aring. Tak sangka betul ramai yang minta FJ reviewkan jalan ni selepas aku kongsikan video pengalaman di Jalan Felda Aring. FJ ni di antara YouTuber yang dikenali dengan penceritaan beliau melalui jalan-jalan seram di Malaysia. Thanks bro sebab sudi review. Cuma bab yang last tu cuba FJ scroll ke bawah lagi, nanti ada orang share tentang pengalaman ketika melalui jalan tersebut. Tapi dah beribu-ribu komen, maybe makan masa sikit lah kot. Terima kasihlah kepada Tuan Osasuke Hikaru kerana telah memberikan respon terhadap video tersebut. FJ memang mengakui pada waktu review video tersebut memang FJ baca lebih kurang 20 ke 15 komen saja sebab FJ tak nak buat video panjang. Nanti insyaAllah FJ akan cubalah untuk cari lagi tentang pengalaman orang lain yang pernah diganggu di Jalan Felda Aring ini sebelum FJ pergi membuat review di jalan tersebut lah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Osasuke Hikaru. Jadi siapa-siapa yang belum subscribe like channel Tuan Osasuke Hikaru ni, korang boleh subscribe lah channel dia, dan banyak video-video yang menarik. Tarik video yang baru FJ tengok tu di kediaman Mona Fendi, pintu bergerak sini. Banyak lagi video yang beliau buat. Terima kasih diucapkan. Jadi seterusnya kita pergi teruslah kepada isi penting yang ingin FJ sampaikan pada video kali ini, iaitu penceritaan FJ dan pengalaman FJ sepanjang belajar di IPT. Sepanjang FJ belajar di IPT ni, FJ belajar selama 5 tahun setengah. Jadi sepanjang 5 tahun setengah ni adalah satu tempoh yang panjang lah. Kalau orang daripada tingkatan 1 akan sampai ke tingkatan 5, dia punya tempoh panjang tu. Jadi pengalaman di sini adalah beberapa yang FJ rasakan macam agak misteri juga. FJ tak cakap lah perkara ni adalah hantu ke gangguan setan ke apa, tapi bila fikir-fikir balik perkara ini agak misteri lah, dan yang ini je yang FJ rasa yang agak macam boleh diceritakan lah. Yang lain tu macam tak berapa nak seram sangat kot. Jadi FJ akan ceritakan kisah-kisah ni mengikut plot masa lah, mana tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampailah tahun kelima. Jadi masa awal-awal tahun tu masa junior lagi lah kan. Jadi tahun pertama tu FJ masih lagi duduk di blok hostel yang disediakan oleh pihak IPT. Jadi pada waktu tu kejadian ni berlaku semasa FJ dalam perjalanan daripada kampung FJ, daripada Johor Bahru menuju ke Ipoh Perak. Tempat belajar FJ tu berada di Ipoh lah. Jadi pada waktu tu FJ dengan kawan-kawan ni, kami naik satu kereta kancil kawan, dia bawa kereta. So kami berjalan untuk pulang ke tempat belajar lah. Waktu tu baru lepas habis cuti. Waktu tu kami bergerak pada pukul, tak silap FJ, kami bergerak dalam pukul 10 FJ rasa daripada Pontian, sebab member dia ambil FJ dulu dekat, dia orang Kota Tinggi, lepas tu dia ambil FJ dekat Johor Bahru. Dia dah ambil FJ kat Johor Bahru, dia ambil member seorang lagi kat Pontian. Lepas tu kami 3 orang sama-sama bergerak menuju ke Ipoh lah. Jadi pada waktu kejadian tu FJ duduk di bahagian belakang kereta lah, dan FJ jadi sebagai penumpang lah pada kereta tersebut. Dan sepanjang perjalanan tersebut kami waktu tu bujang, jadi tidak ada apa-apa rasa yang membosankan sangat lah kan. Orang bujang bila dapat keluar macam tu jadi syok lah. Lagipun ini adalah pengalaman pertama FJ kot untuk travel dengan kawan-kawan waktu malam balik ke tempat belajar kan. Jadi pada malam kejadian tersebut tidak ada apa-apa sangat perkara yang berlaku, kecuali ada pada FJ memang tak ingat waktu tu dekat mana. Kami lalu lebuh raya utara selatan lah. Ada satu tempat tu FJ memang tak ingat kat mana lah. FJ memang lupa sebab waktu tu malam kita tak nampak sangat signboard tu. Tiba-tiba member yang bawa kereta tu ada orang main high beam tau, ataupun lampu tinggi terhadap kereta yang kami naik ni lah. Jadi pada waktu kejadian tu pun FJ pun memang tengok lah. Kawan FJ yang duduk di bahagian depan, kami pun tengok, dan memang ada daripada kereta arah hadapan main lampu lah. Jadi bila jadi macam tu, kami pun waktu tu dah tengah malam lah.
dah gerak macam dalam pukul 12 macam tu kot. Dah jadi macam tu, kami pun macam FJ sendiri, FJ pun diam je lah, duduk kat belakang. Kita tak tahu sebab member yang bawa kereta kan. Lepas tu yang saya ingat FJ, bila dah jadi macam tu, member yang bawa kereta tu, ni saya ingat FJ lah kejadian tu. Dia buka tingkap dia, lepas tu dia ketuk bumbung kereta. FJ tak tahulah kalau dia baca ayat kursi ke, dia baca ayat ke kan, dia tekan dia ketuk bumbung dia, lepas tu dia tutup balik tingkap. Bila dia tutup balik tingkap, maksudnya dia keluarkan tangan, bukan ketuk daripada dalam. Dia keluarkan tangan, dia ketuk-ketuk je. Jadi bila dia masuk mana, dia tutup tingkap. Lepas dia buat macam tu, FJ ingat dah tak ada dah orang main lampu ke apa ke. Pada awalnya memang FJ ingat mungkin kereta dia ada problem ke kan, orang lain nampak ke. Tapi yang peliknya, orang main lampu daripada arah hadapan lah. Tak pastilah sama ada, mungkin kalau dari sudut penjelasan saintifik lah, FJ cuba cari juga, kemungkinan member pakai lampu tinggi ke, dia tak perasan kan. Itu antara sebab yang orang boleh main lampu buat kita lah. Tapi kalau andai kata memang elok member tu dia bawa kereta tak buka lampu tinggi, tapi orang main lampu daripada arah depan, mungkin itu adalah salah satu daripada gangguan lah. Jadi sepanjang kami jalan tu memang tak ada apa masalah sangat. Sampai di Selangor, kami berhenti sekejap di RNR Rawang, lepak-lepak. Waktu tu kita muda lagi lah, memang muda lah. Jadi memang jalan-jalan ni FJ memang syok lah kan. Walaupun waktu tu naik kereta sempit, kita tak rasa lah penatan tu sebab pergi dengan kawan-kawan, sembang, boleh berhenti. Kalau naik bas, FJ tak berapa suka sangat lah, sebab dalam bas kita kena duduk diam kan, sepanjang perjalanan kena tidur, tak buat apa-apa. Tapi bila naik kereta dengan kawan-kawan ni memang rasa syok tu lah, sebab pengalaman pertama naik kereta travel malam-malam dengan kawan-kawan lah. Jadi bila sampai dekat, FJ ingat lah waktu ni dah sampai ke persimpangan Simpang Pulai dan dah hampir sampai ke Ipoh lah. Dan pada waktu tu pun dah pukul 4 lebih FJ rasa. Sebab saya ingat FJ waktu tu macam belum subuh lagi lah, tapi dah macam pukul 4 lebih, hampir ke pukul 5 kot. Bila dah nak sampai kat Ipoh tu, memang FJ tengok member tu dia dah barai lah. Dia bawa kereta tu macam nampak sangat dia ngantuk kan, sebab dia kereta kadang-kadang ke kiri ke kanan. Jadi pada waktu tu FJ pun dah terbangun. Jadi kami pun bersembang lah, sebab dah nak sampai tu dia tak berhenti lah. Bila sampai dekat Simpang Pulai tu, FJ tak pastilah dekat kilometer yang mana kan, tapi FJ rasa dalam berdekatan dengan persimpangan keluar Simpang Pulai lah. Pada waktu ni jalan beza lah dengan kalau zaman sekarang. Kalau korang pergi tengok keadaan sekarang dengan keadaan zaman yang FJ lalu tu, dia beza. Sebab dulu lampu tak berapa nak ada sangat. Ada tapi tak macam sekarang punya lampu lah. Sekarang yang RNR Simpang Pulai, RTC Gopeng tu pun dulu tak ada masa FJ lalu tu, yang tu tak ada lagi. Sekarang dah meriah kan kat situ kan. Jadi beza lah. Kalau korang cuba bayangkan, FJ mesti korang rasa Afsal pula kena ganggu kat situ kan. Sekarang ni mana ada apa-apa pun. Dulu lain, sekarang lain. Jadi pada waktu tu bila dah jalan sampai kat situ, FJ waktu tu duduk di bahagian penumpang sebelah kiri lah, dan FJ menghalakan pandangan FJ keluar sebelah kiri tu. Jadi FJ pun tengok lah pemandangan di luar, sebab dah nak sampai. Dia tengok. Tiba-tiba memang FJ nampak ada satu orang manusia, dan memang gelap. FJ tak nampak lah dia punya muka ke apa ke, tapi gelap lah, hitam. Tapi yang FJ nampak bentuk fizikal dia adalah manusia lah. Jadi bila dah melepasi orang tersebut, FJ pada mulanya macam duduk kat belakang, member tengah bawa kereta. Jadi kita pun tengok balik ke belakang, kita toleh kan, sebab rasa macam ada orang ke yang berjalan dekat highway utara selatan ni kan, ke dia ada masalah ke, kereta rosak ke, motor rosak ke. Jadi FJ jadi waktu tu dah terfikir dalam otak, orang ke tengah kesusahan ni kan. Kalau kesusahan kami ingat nak berhenti lah. Jadi bila fikir FJ pun tanya member, tadi ada nampak tak ada orang tepi jalan tadi tu. FJ waktu tu bila tanya kepada dia, FJ tak ingat lah jawapan dia, sama ada dia nampak ataupun tidak. Tapi FJ rasa macam FJ seorang je lah nampak, sebab member dia tidak memberikan respon sangat lah terhadap pertanyaan FJ tu, sebab dia teruskan perjalanan kan. Seingat FJ kemungkinan dia tak nampak dia tak perasan kot. Jadi memang FJ nampak lah. Cumanya pada awalnya memang FJ fikir itu adalah manusia biasa lah kot, cara saintifik yang mungkin dia berjalan tu. Tapi pelik lah, dah nak subuh kan, berjalan dekat highway yang dekat Simpang Pulai menghala ke Ipoh tu. Waktu tu memang tepi jalan tu gelap lah, memang gelap. FJ nampak gelap, sebab tu FJ nampak dia gelap. FJ tak nampak rupa bentuk dia ke apa, rupa muka dia FJ tak nampak. Tapi dari sudut fizikal dia jelas lah nampak orang tengah berjalan seorang-seorang. Tapi
Jadi bila fikir balik, kemungkinan dia orang lah. Mungkin lalu nak pergi mana tu Allah Ta'ala alam lah. Kedua, kemungkinan mungkin dia bukan orang, dia benda ke entiti kan. Tapi secara fizikalnya memang FJ nampak lah entiti tersebut ataupun orang tersebut pada waktu malam. Jadi kalau kita fikir logik tu, memang highway utara selatan ni FJ dah lalu berpuluh-puluh kali. FJ tak pernah lagi lah nampak ada orang berjalan tiba-tiba dekat highway utara selatan ni. Melainkan kalau kereta rosak ke, motor rosak ke. Kalau motor lawan arus ke, kereta lawan arus tu pernah nampak. Tapi kalau untuk orang berjalan tengah malam ke highway utara selatan ni, masih belum ada pengalaman lah. Walaupun FJ dah berpuluh kali lalu untuk pulang ke kampung. Jadi itu antara perkara misteri yang kedua yang berlaku lah. Okey, yang seterusnya adalah perkara yang ketiga. Okey, yang ni sampai ketiga je. Lepas tu yang untuk gangguan yang seterusnya, FJ akan teruskan kepada episod yang seterusnya. Okey, gangguan ni berlaku sewaktu FJ tidak pulang ke kampung. Maksudnya berlaku di hostel. Waktu tu FJ masih junior lagi. Jadi kami duduk di dalam hostel lah. Saya ingat FJ waktu tu adalah cuti raya haji. Waktu tu cuti raya haji tu, kami punya cuti di IPT ni, kami ikut cuti sekolah juga. Tapi sebelum cuti raya haji tu, dah ada cuti yang panjang sebelum tu. Jadi waktu yang sebelum cuti raya haji tu, FJ dah balik dah kampung kat Johor Bahru. Dah cuti seminggu kot ke 2 minggu cuti SEM. FJ tak ingat lah waktu tu. Lepas tu bila sampai balik dekat Ipoh, belajar dekat Ipoh tu, selang berapa minggu tu ada cuti lagi, cuti raya haji pula. Jadi memandangkan waktu tu FJ baru sahaja pulang ke kampung, dan FJ tak nak lah waktu tu pulang ke kampung 2 kali. Sebab waktu tu kita student, kita memang nak jimat kos lah. FJ waktu tu bukannya orang yang senang kan, bukan pun lahir daripada keluarga yang senang. Jadi nak jimatkan kos, FJ ambil keputusan raya haji tu FJ tak balik lah. Dan pada waktu kejadian tersebut pun memang assignment berlambak. Jadi waktu tu call mak FJ cakap, FJ tak balik kot seminggu ni, nak buat assignment kan. Tapi waktu tu bila berlaku kejadian tu, ramai orang yang balik lah. Budak-budak Melayu ni semua, FJ rasa hampir kesemuanya balik. Kemudian blok FJ tu dia ada aras 1, aras 2, aras 3 dan juga aras 4. Dan FJ duduk di aras 3 lah. Aras 2 dengan aras 1 ni best ni. Jadi waktu tu dah cuti kan, memang ramai yang balik. Jadi suasana di sekitar hostel tu jadi macam sunyi sepi lah sebab ramai yang balik. Ada pun yang tak balik, seingat FJ, student India dengan student Cina lah, diorang tak balik. Sebab waktu tu kan raya haji, jadi diorang ni pun baru lepas balik cuti kan. Jadi diorang tak balik, diorang stay. Okey, waktu tu memang seingat FJ pada kejadian seminggu tu lah, untuk aras 4, aras tingkat atas daripada FJ tu, aras 4 tu memang aras tu kosong lah, yang seingat FJ. Jadi aras 4 tu gelap. Lampu koridor tu kalau FJ perasan memang gelap, tak ada orang di aras 4. Kemudian aras 3 tu, saya ingat FJ memang bilik FJ seorang je yang buka, yang lain semua balik je rasa. Tak ada orang yang tinggal. Kemudian aras 2 ada budak India dengan budak Cina tak silap. Yang tu best sini lah. Tu aras 1 ada jugalah. Ada pun seorang 2 orang Melayu lah kot yang tak balik. Tu pun best sini lah. Mungkin diorang buat assignment kan. Jadi waktu tu FJ pun stay lah, tinggal di situ seorang-seorang. Untuk aras 3, aras 4 tak ada orang. Jadi bila ada satu kejadian tu, masa tu FJ tengah buat assignment, dan sambil-sambil buat assignment tu tengok Facebook lah. Waktu tu telefon ni memang tak canggih lah. Telefon ni hanya ada untuk call dan mesej saja. Jadi kalau kita nak buka Facebook ke apa ke, kita kena buka daripada laptop lah. Jadi sedang buat assignment dengan buat laptop tu seorang-seorang, tiba-tiba dah tengah malam tu, dah hampir pukul 12 ataupun lepas pukul 12, FJ lupalah masa tu, tapi anggaran masa macam tu lah. Tiba-tiba FJ terdengar bunyi loceng kecemasan dibunyikan, loceng bomba tu. Dia setiap aras dia ada loceng kecemasan tu. Lepas tu ada hos bomba tu. Jadi FJ dengar bunyi tu agak kuat lah juga kan. Jadi waktu tu kita duduk dalam bilik, kita dengar macam waktu tu sunyi lah, hanya dengar bunyi tu lah yang kuat sebab ramai tak ada. Lepas tu bunyi tapi bunyi loceng ni dia bukan bunyi macam orang tekan lama-lama kan. Dia macam bunyi loceng kecemasan tu seperti ada orang yang duk tekan. Dia macam bunyi macam ni. FJ bagi contoh kring 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 kring, macam orang main tekan-tekan tau. Lepas tu waktu kita tengah buat assignment dan malam tu sunyi lah kan. Bila jadi macam tu, kita pun rasa bengang jugalah, siapa yang duk main loceng ni kan. Jadi benda tu senior ke apa ke, Allah Ta'ala lah. FJ memang tak tahulah. Tapi FJ rasa waktu tu fikir logiknya memang ni mesti ada budak duk main apa, loceng kecemasan tu lah. Memang tak ada kerja lah ni kan, duk main-main semua kan. Lepas tu banyak kali lah bunyi. Jadi kita pun waktu tu sunyi sepi kan, kita duduk seorang-seorang. Jadi macam agak annoying lah, agak terganggu juga.
waktu tu dalam hati, jadi terdetik juga waktu tu kata macam dalam hati lah kita cakap kan. Ni sensor sikit lah FJ cakap. Bodohnya lah budak duk main loceng kecemasan ni kan. Dah tak ada kerja apa duk main tengah-tengah malam. Kerja jadi bengang lah waktu tu. Jadi macam, tapi waktu tu FJ masih junior lagi, junior 2 tahun yang bawah ni. FJ takut Kang senior duk main kan, kita pun malas nak cakap apa lah, kita pun malas nak gaduh apa kan. Oleh kerana bengang sebab bunyi tersebut, FJ ambil keputusan untuk keluar daripada bilik dan tengok dekat arah FJ tu dia bunyi kat situ. Sebab bunyi tu macam berdekatan lah, tapi FJ tak tahulah arah mana kan. Jadi kita pun buka pintu dan FJ buka pintu bilik tu, FJ pun jengah keluar sebab tandas semua kat luar, kat ujung dekat dengan loceng kecemasan tu. Jengah keluar dan tengok bilik FJ, tengok tu aras tu memang kosong lah sebab FJ seorang je duduk waktu tu. Aras 4 tak ada orang. Dia tengok tak ada orang, tapi bunyi tu FJ memang tengok, semasa FJ tengok tu bunyi tu masih bunyi lagi, bunyi kreng. Cakap, benda apa ni? Siapa duk main kan? Pada awalnya FJ fikir mungkin lah kot ada senior saja ke nak bergurau, tekan-tekan loceng tu bagi macam seram kan. Tapi mungkin lah FJ rasa macam tu lah kalau secara saintifiknya. Dia tengok tu bengang tak ada orang kan. Cakap, benda apa ni kan? Tak ada orang, FJ pun malas lah nak jalan pergi cek seorang-seorang tu kan. Macam kita pun nak fokus buat assignment waktu tu. Tapi waktu tu bengang lah. Cakap benda apa lah, dah lah tengah-tengah malam ni bunyi bising je ni kan. Bukannya loceng kecemasan pun, tapi orang duk main tekan-tekan. Jadi waktu tu FJ pun tutup semula pintu, masuk bilik dan teruskan buat assignment dan tidak kisahlah akan kejadian tersebut. Lepas tu dalam lebih kurang 5 minit ataupun 10 minit lepas tu baru loceng tu berhenti lah. Tapi dalam tempoh masa yang lama juga lah, FJ rasa 10 ke 15 minit kot loceng tu bunyi seperti orang tekan. Tapi tak tahu lah kejadian ni sama ada, mungkin kalau senior-senior FJ dia tengok mungkin ada penjelasannya kot. Mungkin diorang memang betul diorang duk main saja bergurau malam-malam kan. Tapi macam perbuatan tu macam tak tahulah, kalau memang ada orang saja nakal bergurau, kalau fikir logik tu, kalau budak nak tekan malam-malam, lagi satu loceng kecemasan, kat situ pun masih ada warden yang terdiri daripada pensyarahan yang tinggal dekat kawasan hostel tersebut. Jadi kalau main loceng kecemasan waktu tengah malam ni memang satu perbuatan yang FJ rasa macam annoying lah, agak mengganggu orang lain juga lah. Kalau siang-siang okey lagi, tapi mungkin lah nak bergurau. Tapi tak tahu lah, kalau orang yang tekan ialah orang lah. Kalau dia ada hantu yang tekan, hantu lah. Jadi korang nilaikan sendirilah tentang cerita yang FJ nak ceritakan ni. Okey, ni adalah 3 kisah yang berlaku sepanjang FJ belajar dekat IPT semasa FJ duduk di hostel. Okey, untuk episod yang seterusnya ni FJ akan ceritakan berkaitan dengan pengalaman seram FJ semasa di luar hostel. Waktu ni kami dah kena duduk di rumah sewa di luar lah. Ni tak banyak cerita dia yang FJ ingat yang seram lah, ada 2 saja, dan FJ akan ceritakan pada episod yang akan datang lah. Jadi FJ nak ucapkan terima kasih kepada semua follower kerana hasil sokongan kalian semua. Channel ini dah hampir mencecah ke 100,000 lah, dan kemungkinan pada video ini dilepaskan pun FJ ingat subscriber dah telah mencapai ke jumlah 100,000. FJ ucapkan terima kasih kepada korang kerana sentiasa support channel ni, dan insyaAllah lah pada masa akan datang FJ akan cuba untuk lebih agresif lagi lah untuk buat video yang berkualiti kepada korang semua. Terima kasih FJ ucapkan, dan FJ ingat sampai di sini sahaja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.